Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi lin-nisan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu anka amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا مما تعلم منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق علمي. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته تعالى. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya dapatlah sama-sama kita meneruskan sesi ketiga untuk program Fik Puasa Bersiri ini, insya-Allah, yang insya-Allah akan sampai ke penghujungnya sebagai satu persediaan untuk kita memasuki gerbang bulan Ramadan. Maulana Ahmad Lutfi Muharram pernah ditanya berkaitan dengan apakah persediaan untuk umat Islam ketika mana umat Islam nak masuk gerbang Ramadan ni. Tak lama lagi kita akan memasuki suatu bulan yang penuh dengan keberkatan, limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah persediaan bagi umat Islam untuk masuk gerbang Ramadan ni? Dijawab oleh Maulana Ahmad Lutfi. Dia menyatakan bahawa persiapan yang paling utama bagi seseorang umat Islam untuk masuk ke bulan Ramadan, ke gerbang Ramadan ni adalah persiapan bertaubat. Selain daripada kita menyiapkan diri dengan ilmu berkaitan dengan hukum hakam puasa dan sebagainya, persiapan yang paling utama yang perlu didahulukan adalah persiapan bertaubat, iaitu kita meninggalkan dosa dan maksiat yang dilakukan selama ini, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bersedia untuk menerima limpahan rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab bulan puasa, bulan Ramadan ni adalah bulan yang Allah mewahkan. Bulan yang Allah mewahkan dengan limpahan rahmat, anugerah dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangatlah rugi pada sesiapa yang berpuasa hanya semata-mata dapatkan rasa dahaga dan lapar sahaja. Sangatlah rugi orang yang semata-mata dia puasa tu dia dapat lapar, dia dapat dahaga. Sebab apa? Sebab bulan ini adalah bulan Ramadan ni adalah bulan di mana Allah Ta'ala mewahkan, limpahkan dengan pelbagai limpahan berupa anugerah, berupa keampunan daripadanya, berupa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang perlu didahulukan, bermula daripada sekarang ni. Jangan tunggu bila dah masuk barulah kita bersungguh-sungguh nak bertaubat dan sebagainya. Tak. Kita perlu mula daripada sekarang ataupun sebelum ni dah. Kita dah buat dah persiapan. Kita solat taubat dan kita meninggalkan segala perkara yang dosa dan maksiat. Okey. Jadi hari ini insya-Allah kita masuk kaitan dengan permasalahan tentang ru'yah hilal. Muka surat yang ke-11 yang saya tulis kat bawah tu. Insya-Allah boleh khatam. Okey. Permasalahan tentang ru'yah hilal. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa anwarihi wa barakatihi fid dharain amin. Jika ada seseorang yang telah melaksanakan puasa 30 hari. Ni masalah berkaitan dengan melihat anak bulan. Ru'yah hilal ni maksudnya melihat anak bulan. Masih lagi seputar masalah ini. Jika ada seseorang yang telah melaksanakan puasa 30 hari sebab dapat berita daripada orang yang ia yakini akan kebenarannya. Jadi kita boleh garis kat sini, orang yang kita yakini kebenarannya ini adalah
Orang orang yang ia yakini akan kebenarannya ni siapa? Ini orang yang fasik. Kan kita ada bahas pada perbahasan yang lalu bahawa kita boleh juga menerima perkhabaran berkaitan dengan melihat anak bulan ni daripada orang fasik, akan tetapi kita tak boleh kata apa, umumkan, isytiharkan kepada orang ramai. Kita sahaja yang boleh berpuasa, ataupun daripada kanak-kanak, kan. Ni yang kita yakinlah daripada dia, ataupun daripada apa, wanita dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya kategori ni adalah orang yang sebenarnya tak layak jadi saksi, tak layak jadi saksi untuk melihat anak bulan, tak layak. Kita dah bahas daripada minggu yang sudah kaitan apa je syarat yang menyebabkan seseorang itu diterima uh, persyaratannya untuk menjadi saksi kepada melihat anak bulan. Jadi seorang qadi tu lihat bila mana ada datang dekat dia punya pejabat ataupun rumah dia seseorang tu, yang seorang tu mesti lelaki. Lelaki, kemudian dia tu tidak berbuat dosa besar, kemudian tidak berkekalan dalam dosa kecil, pada pandangannya maka boleh diterima kesaksian dia dalam melihat anak bulan. Jadi untuk kes ini, kalau seseorang tu puasa 30 hari bukan sebab saksi adil, tapi sebab mungkin datang berita tu daripada orang fasik. Okey, yang kita yakinlah dalam bab melihat anak bulan ni, orang fasik ni dia tak tipu. Walaupun dia penyangak macam mana sekalipun, walaupun dia mencuri, dia merompak macam mana, tapi dalam bab ni dia tak tipu, kita percaya dia. Bab agama dia tak main-main, tapi bab lain terpulang kat dia lah. Tapi dalam bab agama dia tak main-main dan memang dia melihat enam bulan. Kalau kita percaya cakap dia, okey, maka apakah ia diperbolehkan tidak berpuasa setelah 30 hari? Tidak berpuasa ni maksudnya raya. Raya. Maksudnya kalau dah 30 hari kita puasa, kemudian kita boleh tak raya dengan sebab cukup 30 hari itu, kita boleh tak raya dengan sebab kita dah puasa 30 hari dengan sebab percaya kepada orang yang melihat anak bulan dalam kalangan orang fasik. Itu dia punya permasalahan dekat sini. Jadi jawapannya menurut Imam Romli diperbolehkan, boleh. Tidak diperbolehkan tidak berpuasa maksudnya raya lah. Namun harus sembunyi-sembunyi, kata Imam Romli. Tapi kalau kata Ibn Hajar, tak boleh, tidak diperbolehkan tidak berpuasa. Maksudnya raya. Berpuasa maksudnya raya lah. Kerana berita seperti di atas bukanlah hujah syar'iyah. Sebab apa? Sebab kalau kita percaya cakap orang fasik ni, kita tak boleh guna untuk raya. Kita tak boleh guna cakap orang fasik untuk kata esok raya, tak boleh. Sebab dalam bab raya ni, kalau tak silap saya dalam kitab Fathul Mu'in, dikatakan perlu dua orang saksi yang adil. Dua orang saksi. Adapun yang sekarang ni, satu saksi je, lagilah tak boleh. Jadinya, dikatakan Ibn Hajar Al-Haytami ni kata, dia kata bukan hujah syar'iyah. Maksudnya bukan termasuk dalam hujah yang kuat lah untuk mengatakan esok raya dengan berpandukan kepada kata-kata orang fasik. Tak boleh. Jadi, apa cara nak buat? Jadi orang tu, dia kena dapatkanlah maklumat daripada orang lain. Mungkin daripada qadi terus ke, ataupun daripada orang yang berbenang, saksi yang adil ke dan sebagainya. Ataupun senang cerita macam saya cakap lah sebelum ni, kita dapatkan, tunggu pengumuman daripada qadi. Sebagai contoh yang telah pun mendapat maklumat daripada seorang qadi. Ataupun kita buat cara yang lain dengan cara kita sendiri melihat. Kan? Kita sendiri melihat tanda-tanda yang zahir pada tempat tu. Contohnya kalau tempat tu esok masuk masuk Ramadan, contoh dia akan lihat pelita-pelita di pasar, kan, ataupun meriam ditembak dan sebagainya sebagai satu adat kebiasaan di tempat itu. Kalau masuk bulan Ramadan, nampak tanda tersebut, akan dinyalakan pelita tersebut, akan dilepaskan meriam tersebut. Jadi kena buat cara lain lah, senang cerita. Tak boleh kita berpandukan kepada melihatnya anak bulan orang yang fasik. Tak boleh. Berbeza dengan berita yang disampaikan orang adil. Orang adil boleh, sehingga wajib baginya untuk tetap puasa dan merangka kehati-hatian. Okey. Yang kedua, jika ada seseorang yang melakukan perjalanan dari daerahnya, ini pun menarik. Masalah yang kedua ni pun menarik. Jika ada seseorang lelaki yang melakukan perjalanan dari daerahnya di hari terakhir bulan Syaban, ini nanti kan, hari terakhir, kalau kita mungkinlah hari Isnin. Ini tak tahu, Allah alam, kita tak tengok anak bulan lagi. Kita agak kalau dalam kalender tu hari Isnin lah, hari terakhir bulan Syaban sebagai contoh. Isnin ni dalam keadaan tidak berpuasa kerana tidak melihat, jika ada seorang lelaki yang melakukan perjalanan di daerahnya di hari terakhir bulan Syaban
dalam keadaan tidak berpuasa, ialah 30 Syakban tak berpuasa kerana tak melihat hilal ataupun anak bulan tak lagi kelihatan pada 30 Syakban tersebut. Dan ketika sampai ke daerah tujuannya, dia jalan-jalan, dia musafir ke luar negara, contohnya, dia dapati penduduk tersebut dan ketika sampai daerah tujuan ternyata penduduknya dalam keadaan berpuasa, maka bagaimanakah hukumnya? Maksudnya 30 Syakban kan dia bermusafir ke luar negara contohnya, tengok-tengok hari yang sama penduduk di sana tempat yang kita musafir tu dah berpuasa. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Atau sebaliknya, iaitu ia berpergian dalam keadaan berpuasa namun penduduk daerah tujuan ternyata tidak berpuasa. Kita pergi yang pertama dulu. Orang ni, saya fahamkanlah, saya mudahkan. Ada orang ni, 30 Syakban, contohnya, dia musafir ke mana? Ambillah mana-mana negara pun, kan? Dalam hari yang sama, dia pergi ke negara tersebut, rupanya negara tu dah berpuasa pada hari yang dia sangka 30 Syakban tu. Dia dah berpuasa. Jadi orang macam ni, dia kena ikut puasa orang tempatan. Kalau contoh, saya bagi contoh lah, dia belum makan lagi. Dia belum makan lagi ataupun macam mana, dia kena berpuasa dengan orang tempatan tersebut. Contohnya kalau dia dah makan dan buat perkara yang batalkan puasa, dia kena imsak pada hari itu dan wajib qada. Imsak pada hari itu dan wajib qada. Sebab apa? Sebab dia punya dhabit, dia punya catatan kat sini, kita kena berpuasa ikut tempat yang kita berada pada ketika tu. Tempat yang kita berada pada ketika itu. Okay. Atau sebaliknya, iaitu berpergian dalam keadaan berpuasa namun penduduk daerah tujuan ternyata tidak berpuasa. Contoh 30 Syakban, kita contohnya Selasa kita dah puasa. Kita pergi tempat lain, ada yang tak berpuasa lagi. Jadi macam mana dia akan bagi jawapan dekat sini. Dia kata, jika penduduk daerah tujuan ni maksudnya tempat yang kita tuju tu dalam keadaan berpuasa, maka laki-laki tersebut wajib ikut berpuasa. Itu kaedah. Kan macam kita cakap tadi, kita 10 Syakban pergi tempat orang. Rupanya tempat orang tu dah 1 Ramadan. Kita ni wajib puasa. Kita ni wajib puasa ikut dia. Kalau kita belum lagi buat perkara yang membatalkan puasa lah. Tapi kalau contohnya, kita dah buat perkara batalkan puasa, kita dah minum dan sebagainya kan, makan dan sebagainya, kita wajib imsak. Okey, satu hal. Jika dalam keadaan tidak berpuasa, maka menurut Ar-Ramli wajib ikut tak berpuasa. Kalau sampai sana tak berpuasa, maka kita pun tak berpuasa lah. Sedangkan menurut Imam Ibn Hajar tidak boleh membatalkan puasa kerana ia berpuasa berdasarkan pada keyakinan telah melihat anak bulan sehingga tak diperbolehkan menyalahinya hanya kerana berada di area lain yang belum puasa. Jadi, senang cerita untuk kata apa, memberi kesimpulan kepada masalah ini. Kalau kita berada kat tempat orang, kalau tempat orang tu dah puasa, kita ikut puasa. Kalau tempat orang tu tak berpuasa, kita pun ikut tak berpuasa. Itu je cara kaedah dia. Yang ketiga, jika di hari terakhir bulan Ramadan, ni cerita dah masuk puasa tapi hari terakhir. Jika di hari terakhir bulan Ramadan, seseorang melakukan perjalanan dalam keadaan berpuasa kerana anak bulan Syawal belum terlihat di daerahnya atau tidak berpuasa kerana melihat hilal. Tidak berpuasa ni maksudnya raya lah. Tidak berpuasa ni maksudnya raya. Kerana melihat anak bulan ketika sampai di daerah tujuan, ternyata penunjuknya tidak berpuasa atau sebaliknya, maka bagaimana hukumnya? Pun sama juga kaedah ni. Ini kaedah bila akhir Ramadan, kan? Kita hujung-hujung Ramadan, contohnya 30 Ramadan, kita kita bermusafir. Kita bermusafir. Bila kita musafir, sampai kat tempat tu, tempat yang kita tuju tu, dekat sana dah raya. Dekat sana, ataupun kita dah puasa 29 Ramadan contohnya, kita sampai ke tempat sana, yang kita tuju tu contohnya dah raya. Maka kita kena ikut raya dengan orang dekat sana. Kita kena ikut raya dengan orang penduduk kat tempat yang kita tuju tu. Ni cerita okey. Kita bagi ni lah, kita bagi apa tarikh sikit kan, tarikh. Contoh 30 Ramadan. Kita ambil 30 Ramadan. Dia menuju ke satu tempat tu dan ternyata kat tempat tu dah 1 Syawal, sedangkan dia baru puasa 29 hari. Yang hari dia bermusafir itu hari ke-30. Sampai ke tempat tu 1 Syawal. Adakah dia boleh ikut hari raya kat tempat tu? Jawapannya boleh. Sebab apa? Sekurang-kurang puasa adalah 29 hari. 29 hari.
Boleh kita ikut raya kat kawasan tu, tak perlu qada dah. Tak perlu qada puasa, ikut saja raya dekat tempat tersebut. Itu kaedah dia. Jadi penurut pendapat Al-Asah, dalam dua keadaan di atas wajib bagi orang tersebut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh penduduk setempat kerana ia sudah menjadi eh, menjadi bahagian daripada mereka. Itu satu kan. Kita apa? Contoh kan, kita bagi satu contoh lagi. Contoh 30 Ramadan. Kita dah puasa 30 Ramadan, kita puasa 30 Ramadan, eh, sampai kat tempat tu, contohnya sepatutnya dah satu Syawal. Bagi kita satu Syawal lah. Sampai kat tempat tu bagi kita satu Syawal. Tapi ternyata dekat tempat tersebut, daerah tersebut masih 30 Ramadan. Faham tak? Masih 30 Ramadan. Jadi kalau kita puasa ikut dia orang, kalau kita puasa ikut dia orang, dah terlebih dah puasa 31 hari. Mana ada puasa 31 hari kan? Dia orang yang macam ni, dia kena jangan diraya seorang-seorang. Cerita dia jangan dia raya seorang-seorang. Dia patutnya raya tapi jangan diraya seorang, dia wajib imsak saja. Wajib imsak. Maksudnya hari 30 ni dia imsak je. Imsak. Tahan diri daripada makan dan minum. Sebab apa? Ikut wakil dan wakil tempat tu. Jangan niat puasa lah. Kalau niat puasa dah 31 hari, dia wajib imsak ikut kepada daerah tempat tersebut. Okey. Habis berkaitan dengan perjalanan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan kalau berlaku di negara luar kan, bukan di tempat kita. Ini kaedah dia. Kaedah dia kena ikut waktu tempatan ataupun tempat yang kita duduk tu sama ada kalau berpuasa kita ikut, kalau raya kita ikut. Itulah hal dia. Okey. Okey, habis. Kesunahan-kesunahan ataupun perkara-perkara sunnah dalam bulan puasa di bulan Ramadan. Pertama, segera berbuka puasa ketika sudah yakin masuk maghrib. Yakin masuk maghrib. Berbeza jika masih ragu-ragu, maka wajib untuk hati-hati dengan mengakhirkan berbuka hingga yakin sudah masuk maghrib. Jadi yakin masuk maghrib ni boleh jadi boleh jadi ha, melihat kepada apa waktu yang telah ditetapkan lah oleh kerajaan contoh kan, ataupun bukan oleh kerajaan, oleh yang kita kita kan ada takwim takwim untuk bila masuk waktu maghrib, subuh, zuhur dan sebagainya, jadi boleh tengok kepada tu kan. Tapi disyorkan, dicadangkan kita lebihkan seminit sebagainya supaya supaya betul-betul dah masuk waktu maghrib. Jangan terus dengar azan kat TV kan. Boleh jadi TV tu TV KL. Kita dekat JB kan contoh. Kan lain sikit waktu dia. Ada kemungkinan. Lain sikit waktu dia. Jadi kena pastikan betul-betul. Tengok setempat ke, paling tidak dengar azan daripada masjid ataupun surau setempat. Buka puasa dekat masjid surau, lagi bagus. Lagi kata apa, tidak ada istilah ragu-ragu lagi lah kat situ. Jadi segera berbuka ketika sudah yakin masuk maghrib. Okay. Saya nak baca sikit hadis berkaitan dengan apa? Sunat menyegerakan berbuka ketika yakin telah masuk matahari, telah terbenam matahari kan. Hadis daripada muttafaqun alaih sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul futura wa akharus sahur. Sentiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka puasa dan melewatkan makan sahur. Jadi sahur bersama ada dia punya hadis kan, adalah kalian bersahur kerana dalam sahur tu terdapat keberkatan. Ini yang biasa kita dengar. Meskipun dengan seteguk air waktu sahur mulai dari tengah malam. Mengakhirkan sahur namun tidak terlalu mendekati subuh. Sunnah untuk berhenti makan makanan sebelum fajar dengan jarak yang cukup untuk membaca 50 ayat, iaitu 1/4 jam, dalam 15 minit lah sini. 50 ayat dalam masa 15 minit. Maksudnya sunat bagi kita imsak, tak makan dan tak minum 15 minit sebelum
waktu subuh. Ni waktu cukup untuk baca 50 ayat Quran. Sebagaimana yang diungkapkan dalam penyusun Safatul Zubat, ketika yakin masuk maghrib, disunnahkan segera berbuka, sedangkan untuk sahur sebaliknya sunnah mengakhirkan, mentakhirkan sahur. Yang keempat, berbuka dengan kurma basah. Kurma basah ni bahasa kita rutop lah. Rutop. 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 Yang jenis bukan kering, yang basah tu. Kita bukan saya maklum kot. Kan? Dengan jumlah yang ganjil. Dia boleh dapatkan. Sebab apa ni sunnah Nabi juga SAW makan bermula diawali dengan kurma yang basah. Nabi SAW mendahulukan buka puasa tu dengan kurma basah dengan jumlah yang ganjil. Kemudian kalau tak ada kurma basah, makan dengan kurma yadam. Kurma yadam kat sini saya buat kajian sikit, tengok sikit, Google juga kan. Al-Busru ni, kalimah Al-Busru untuk kurma ni, kurma Al-Busru ni kurma dia kalau pernah tengok kurma warna oranye. Oranye kekuning-kuningan yang hampir masak. Kurma yang hampir masak, oranye kekuning-kuningan. Lalu kurma kering. Baru kalau tak ada, kurma kering. Kurma kering ni kurma kering ni tamar biasalah. Tamar biasa. Boleh jadi Safawi ke. Boleh jadi apa-apalah. Yang sama dengan dia. Lalu air zam-zam. Minum air zam-zam. Kalau tak ada, air biasa. Kalau tak ada, hulwun. Kemudian halwa. Apa maksud hulwun? Makanan manis yang tidak diproses dengan api seperti madu dan anggur. Ni hulwun. Kalau halwa, makanan manis yang diproses dengan api. Ini boleh jadi apa-apa pemanisan dan sebagainya. Urutan ini telah diungkapkan dalam sebahagian ulama dalam sebuah nazam, mulai daripada kurma basah, lalu kurma yadam, lalu kurma kering, lalu zam-zam. Kurma kering, lalu air zam-zam. Ni dah jatuh dia punya ni. Lalu air putih, hulwun, kemudian halwa. Maka bagimu untuk berbuka. Ini dalam satu syair lah disebut tentang urutan mana dulu kena makan. Mula kurma basah, rutop. Lepas ni boleh cari rutop. Esok boleh cari rutop kurma basah. Kita dahulukan berbuka puasa. Sebab ini sunnah Nabi SAW makan dengan kurma rutop. Kelima, membaca doa berbuka iaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu zahabaz zama' wa batalatil uruk wa thabatal ajar. InsyaAllah alhamdulillahilladzi a'anani wa sumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, hanya kerana-Mu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka. Dahaga telah hilang, urat-urat telah terpenuhi, dan pahala telah menjadi tetap jika Allah mengkehendaki. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi pertolongan kepadaku sehingga aku boleh berpuasa, dan telah memberi rezeki kepadaku sehingga aku boleh berbuka. Ya Allah, dengan perantara rahmat-Mu yang menyeluruh ke seluruh sesuatu, sesungguhnya aku memohon padamu agar engkau mengampuniku. Ini doa yang ahsan, yang paling baik untuk dibaca ketika berbuka. Ini semua ada hadis dia yang datang dari Nabi SAW. Elok kita baca, amalkan. Okay. Dan berdoa apa saja yang dikehendaki. Yang seterusnya, yang keenam ni special, istimewa, yang mungkin kita tak buat pada bulan-bulan Islam yang lain, iaitu memberi jamuan berbuka. Saya menjamu orang yang berbuka. Pahala sangat besar tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ajar satu ibadah yang mana kalau kita buat ibadah tu, pahalanya tak terhenti kepada kita sahaja. Maksudnya faedah daripada ibadah tu tak terhenti kepada kita sahaja, bahkan mengatasi, melebihi, lebih daripada kita. Lebih daripada kita. Apa dia? Iaitu memberi jamuan makan ataupun menaja menaja orang berbuka puasa, menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Kerana hal ini mengandung pahala yang sangat besar. Jadi kita ambillah kesempatan, peluang bulan puasa ni minggu depan, kita ambil peluang untuk isi slot. Isi slot untuk tajaan berbuka puasa dekat mana-mana tempat pun. Sebab apa? Hadis Nabi SAW menyebutkan daripada riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi wa la yanqusu min ajri sa'im syai'un.
siapa yang menyediakan makanan berbuka kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, dan tidak dikurangkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang diperoleh sedikit pun. Orang yang jamu makan orang puasa dapat pahala sebiji sama macam orang yang berbuka puasa yang kita taja tu. Hadis lagi saya bacakan. Hadis daripada Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah, dikatakan siapa yang jamu pada bulan Ramadan, orang yang berpuasa, akan diampunkan segala dosanya. Dimerdekakan tengkuknya daripada api neraka. Dan baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangkan pahala sedikit pun. Para sahabat berkata, tak semua daripada kami punya makanan untuk dijamu pada orang yang berpuasa itu. Sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala beri pahala ini kepada siapa yang beri makan kepada orang puasa hatta satu biji kurma. Atau seteguk air minum atau sekali hisapan susu. Bulan Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya kemerdekaan dari api neraka. Kita nak apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Kita ada rezeki lebih. Hatta kita taja satu kurma sekalipun kepada orang yang nak berbuka puasa, kita dapat ganjaran yang sebegitu besar, limpahan rahmat dan anugerah daripada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya dalam bulan puasa sahaja yang begitu special dan istimewa Allah khususkan. Jadi ambil peluang kesempatan kita beramal dengan saranan yang Nabi SAW anjurkan ini pada bulan Ramadan. Di mandi janabah sebelum fajar kerana menghindari perselisihan daripada ulama dan supaya dalam keadaan suci sejak awal puasa. Jadi boleh tak contohnya bersama dengan suami, isteri dan sebagainya, contohnya terlupa nak mandi fajar, ataupun dah terlepas dah, lepas nak mandi wajib, masuk dah subuh, adakah dengan sebab itu membatalkan puasa? Dengan sebab kita masih lagi dalam keadaan junub membatalkan puasa? Jawapannya tak. Jawapannya tak. Tapi untuk mengelak daripada perselisihan, ada ulama yang kata batal puasa. Kan? Jadi kita nak keluar daripada khilaf tersebut, kita eloknya kita mandi janabah sebelum fajar, sebelum solat subuh. Jadi kalau contoh tak sempat nak mandi ataupun dah masuk waktu subuh, boleh je, tak ada masalah untuk kita mandi wajib setelah masuk subuh. Mandi setiap malam di bulan Ramadan setelah waktu maghrib agar semangat dan segar saat beribadah di malam hari. Ini pun boleh amalkan. Melaksanakan salat tarawih sejak malam pertama sehingga Ramadan, akhir Ramadan. Nabi SAW bersabda, bagi sesiapa pun yang melakukan ibadah di bulan Ramadan kerana iman dan mengharap redha Allah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan bulan Ramadan dengan solat tarawih, dengan baca Al-Quran, dengan amalan-amalan yang lain kerana dengan penuh keimanan. Buat semua perkara itu dengan penuh keimanan, dengan maksud mengimani kewajipan berpuasa dan segala anugerah yang Allah bagi pada bulan puasa dan mengharapkan jaran daripada Allah Ta'ala, maka seluruh dosa yang telah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ambil kesempatan memang bulan Ramadan ni Allah Ta'ala lembutkan hati manusia, umat Islam khususnya, kan, untuk mendekati masjid, kan, untuk buat amal soleh, buat kebaikan yang banyak dan sebagainya. Jadi kita pun kena join trend, kena join kelompok besar umat Islam yang dilembutkan hati dia untuk pergi masjid dan sebagainya, sebagai tanda untuk mengimarahkan, tanda untuk kita memakmurkan bulan Ramadan, kan. Sebab itu disebut dalam Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah satu perbuatan yang terbit daripada takwa yang ada dalam hati. Jadi kita mengagungkan syiar Allah, mengagungkan bulan Ramadan dengan cara kita pergi masjid, cara kita beramal soleh, kita buat solat tarawih dan sebagainya. Itu sebenarnya tanda terzahirnya takwa yang ada dalam hati. Itu disebut dalam Quran. Okay. Lagi. Sangat dianjurkan untuk melaksanakan solat witir. Solat witir dalam bulan Ramadan memiliki tiga sunnah. Yang pertama, sunnah dilaksanakan dengan berjamaah. Sunnah mengeraskan suara. Menurut pendapat mutamat, sunnah membaca doa kunut di separuh kedua daripada bulan Ramadan. Nanti kita akan lalui, dan memang kita dah lalui dah setiap tahun, baca kunut setelah separuh kedua. Maksudnya 16 Ramadan dah start baca dan sebagainya. Jadi, seterusnya, memperbanyakkan solat sunnah seperti solat rawatib, duha, tasbih dan solat awal
Awwabin. Ya. Saya nak bacakan satu hadis yang berkaitan dengan pahala, orang yang apa, melaksanakan satu sunat, satu perkara sunnah dalam bulan puasa seumpama melakukan satu solat, satu fardu. Orang yang buat satu sunnah bulan puasa dapat pahala fardu. Orang yang buat satu uh, ibadah fardu akan dapat 70 pahala, gandaan 70 pahala, bahkan lebih lagi, eh, ibadah fardu. Itu antara kelebihan keistimewaan bulan puasa. Satu perkara sunnah yang buat bulan puasa dapat seolah-olah macam fardu pahala dia. Satu kali beribadah fardu yang dibuat bulan puasa dapat pahala 70 kali pahala fardu, pahala ibadah fardu. Okey, teruskan lagi. Ah, dah jauh dah. Mana ni? Okey. Memperbanyakkan amal soleh seperti sedekah, silaturahim, menghadiri majlis ilmu, intikaf, umrah, menghadap Allah Ta'ala dengan menjaga hati dan anggota badan, dan membaca doa-doa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan amal soleh, sedekah, kan? Sebab tu Nabi SAW sebut, ha? Rasulullah merupakan orang yang paling pemurah. Ini hadis daripada Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari. Rasulullah, keadaan biasa, Rasulullah paling pemurah. Tapi kalau bulan puasa, baginda SAW lebih pemurah. Ketika bulan Ramadan, ketika baginda ditemui oleh Jibril, Jibril menemui baginda pada tiap-tiap malam bulan Ramadan kerana bertadarus Al-Quran. Ini cerita pasal tadarus pula. Katanya, Rasulullah keadaan biasa, bulan biasa pemurah dah. Tapi bila masuk bulan puasa lebih pemurah, lebih suka bersedekah dan sebagainya. Jadi kita pun ambil peluang ikut itibak dengan Nabi SAW dengan cara kita bersedekah. Satu hadis Nabi SAW menyatakan, afshus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, kan? Wat'imut ta'am, wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sampaikanlah salam, Nabi kata sampaikanlah salam. Kan, wasilul arham, hendaklah kamu menyambung silaturahim. Kemudian wa'at'imut ta'am, hendaklah bagi makan kepada orang, bagi makan kepada orang. Solat malam di saat manusia lain sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Itu keadaan biasa. Kalau kita lakukan semua ni, insya-Allah lebih-lebih daripada tu Allah Taala akan bagi kepada kita. Kalau keadaan biasa pun Allah janjikan syurga sebagaimana hadis yang saya sebut tadi, apatah lagi dalam bulan puasa. Lagilah banyak fadilat, pahala yang kita dapat. Okey. Habis. Kemudian berusaha menemukan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, terutama di hari-hari ganjil. Jadi Lailatul Qadar ni saya akan simpan hari, ataupun sesi terakhir nantilah kita akan terangkan, kita akan bagi tips yang macam mana nak cari Lailatul Qadar mengikut kepada kajian ulama. Ulama ada buat tajribat, istilah dia eksperimen. Dan ulama ni ada ilmu, ada dia punya kata apa, firasat. Sepanjang dia hidup, dia kaji. Kalau contoh masuk Selasa apa? Ha, ha, masuk masuk contohnya puasa Selasa macam, macam bulan ni, macam tahun ni, nanti berapa hari bulan ataupun hari apa yang insya-Allah akan datang Lailatul Qadar. Nanti kita akan simpan dia punya tips tu nanti pada sesi yang akan datang. Okey. Berusaha berbuka dengan barang yang halal sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Hidayatul Sadiq. Berbukalah dengan barang yang halal, wahai orang yang mencari kesempurnaan.
cari barang halal. Kan? Maksudnya makan dengan makanan yang halal. Kalau kita makan dengan makanan haram, kan? Ya, sah puasa tapi uh, fadilat uh, fadilat ataupun ganjaran puasa tu berkurangan. Bahkan tidak ada langsung disebabkan sumber makanan kita ambil tu daripada perkara yang haram. Tausiah dengan maksud meluaskan. Maksudnya kita belanja ahli keluarga kita makan, pakaian dan sebagainya pada bulan puasa. Lagi banyak ganjaran yang kita dah dapat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan saling mencaci. Jika ada orang yang mencaci, maka ingatlah di dalam hati bahawa sesungguhnya diri sedang berpuasa. Kalau orang mencaci kita, orang maki kita, orang kutuk kita sebulan puasa, kita kata inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kita tak payah layan dia punya memakian dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nanti kita masuk perkara-perkara yang menyebabkan boleh batal pahala puasa kalau kita contohnya bercakap bohong, kalau kita adu domba, kalau kita mengumpat orang dan sebagainya, itu semua perkara yang akan membatalkan pahala puasa. Okey, puasa sah tapi pahala batal. Pahala tak ada. Dah penat berpuasa, tahan makan, tahan minum, tapi hujung-hujung tak dapat pahala pun puasa. Disebabkan buat perkara-perkara ini nanti akan disebut. Okey, meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat dan saling mencaci. Itu disebut juga hadis hadis disebut oleh se- apa? Salah seorang ulama nama dia Abdul Aliyah, dia kata as-saimu fi ibadati ma lam yaghtab ahadan wa in kana naiman ala firasyi. Orang yang berpuasa orang yang berpuasa berada dalam ibadah selama dia tidak mengumpat seseorang sekalipun dia sering tidur di atas tempat tidurnya. Ya, orang yang tidur pun dapat ganjaran puasa. Ini yang tadi tu disebut uh, dalam hadis sahih Muslim. Saya pun jumpa yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ia mengangkat tangannya ke langit, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya daripada haram, minumannya daripada haram, pakaiannya pun daripada haram, dan diberi makan daripada haram, maka bagaimanakah doanya akan dimakbulkan. Ini untuk yang tadi tu, yang apa? Yang berbuka dengan perkara yang halal. Teruskan. Faedah satu daripada Imam Ghazali. 9:40 lagi 20 minit. Faedah satu daripada Imam Ghazali. Imam Muhammad Al-Ghazali, penyusun kitab Ihya Al-Ulumuddin atau Ihya Ulumiddin. Ihya Ulumiddin. Berkata puasa terbahagi kepada tiga. Puasa umum, orang awam, iaitu puasa menahan dari segala hal yang boleh membatalkan puasa. Puasa yang semata-mata puasa, daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Dia tahan diri daripada makan, tahan diri daripada minum, kita buat perkara yang batalkan puasa. Ini puasa orang awam. Puasa kebanyakan manusia ini. Adapun puasa yang kedua, puasa khusus, itu puasa khawas, itu puasa menahan diri daripada segala kemaksiatan, syahwat dan sebagainya. Dia bukan semata-mata tahan diri daripada makan dan minum dan perkara batalkan puasa. Dia tahan diri daripada buat maksiat, tahan daripada syahwat dan sebagainya. Ini puasa khawas. Ini kalau dibaca dia punya syarahan lebih panjang sebenarnya. Kita share sikit alang-alang kan. Jadi puasa orang awam ni macam mana tuan-puan? Disebut oleh Imam Ghazali juga kan. Puasa kebanyakan umat Islam yang hanya menahan anggota. Mereka daripada makan, minum, melakukan jima. Maaf tak? Dan perkara yang batalkan puasa. Itu puasa orang awam, puasa kebanyakan manusia. Manakala puasa orang khawas, puasa orang yang soleh dan bertakwa. Ini disebut selain menahan anggotanya daripada perkara yang membatalkan puasa, golongan ini juga tahan diri daripada segala anggota daripada melakukan maksiat. Ha. Selain daripada makan minum perkara batal puasa, tahan diri daripada buat maksiat, anggota daripada buat maksiat. Perkara-perkara yang sia-sia dan tiada manfaat kepada akhirat. Banyaklah dia punya. Kalau dibaca ni banyak. Yang ketiga terakhir, puasa ahli khawas. Khawasul khawas. Itu puasa bagi ahli yang muqarrabin, orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang arifin, yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang ni puasa daripada memandang, puasa daripada berfikirkan perkara yang selain daripada Allah.
Dia puasa tahan diri daripada fikir selain. Dia hanya fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Rasulullah SAW, tentang perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada diri dia. Tak fikir kepada dunia yang lain, keduniaan yang lain. Dia tak fikir. Itu puasa khawasul khawas. Katanya ada sebenarnya golongan yang macam ni, cuma kita mungkin tak jumpa sahaja orang macam ni. Mungkin ini dalam kalangan ulama sahaja, para ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ada sifat begini. Okey, habis. Hal-hal yang dimakruhkan saat berpuasa ada 8. Kita cuba selesaikan insya-Allah. Al-alq al-alq alqu syarat dia. Al-alqu adalah al-alqu, iaitu mengunyah sesuatu tanpa ada sedikit pun yang masuk ke perut, ke anggota tubuh bahagian dalam. Jika sampai ada yang masuk, maka puasanya batal. Di setengah negara, tuan-puan, setengah negara ni dia orang ada habit mengunyah satu getah, gula-gula getah, tapi gula-gula getah tu dia tak ada rasa. Gula getah yang tak ada rasa, dia gula getah semata-mata, tak ada rasa. Dia kunyah, 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 kunyah. Kalau kunyah tu tak sampai menelan sisa daripada gula-gula getah tu, tak batal puasa. Tapi makruh. Tapi makruh. Tapi kalau sampai masuk, maka puasanya batal. Nak ceritanya ada. Ceritanya ada. Sama juga kalau ada orang orang yang ada habit, dia ni suka mengunyah ataupun letak dalam dia punya gigi, apa tu orang panggil, dalam mulut dia, wah, sirih, sirih, sirih yang menyebabkan mulut warna merah dan sebagainya. Kalau sekadar letak gitu-gitu tak telan, tak ada masalah. Tapi urufnya biasanya orang kan makanlah sirih tu kan. Tapi nak katanya ada orang jenis yang suka kunyah-kunyah je benda tu. Tak telan pun, kunyah-kunyah betul ludah dan sebagainya. Kalau masuk dalam perut boleh batal puasa. Lepas makhraj huruf halkum batal puasa. Mencicip makanan, ni rasa sedikit makanan tanpa ada hajat dan tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam. Jika mengunyah kerana ada hajat, tak makruh. Kunyah tanpa sebab, merasa makanan tanpa sebab boleh makruh. Tapi kalau ada hajat, dia tu tukang masak, chef besar sebagainya, tapi dengan syarat tak telan lah, tak makruh. Cantuk ataupun bekam, iaitu mengeluarkan darah. Hal ini dimakruhkan kerana terdapat perselisihan di antara para ulama mengenai hukumnya. Makruh kita berbekam bulan puasa. Di samping juga boleh melemaskan badan, sebagaimana makruh boleh melemahkan badan. Sebagaimana makruh itu sebagaimana makruh bekam untuk diri sendiri, juga makruh berbekam atau membekam orang lain. Jadi makruh bekam diri sendiri, makruh bekam orang lain pun makruh. Membuka airnya, membuang air yang pertama kali masuk ke dalam mulut saat berbuka. Ini pun makruh. Yang minum air tu dia mungkin dia apa? Dia betapa kumur-kumur dia buang kan, contohnya. Di samping juga bisa hal ini bisa menghilangkan berkah puasa. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Safatul Zubat, dimakruhkan melakukan alku, mencicip makanan, rasa makanan, cantuk bekam, dan memuntahkan atau membuang air saat berbuka puasa. Ini semua makruh. Menyelam dalam air meskipun kerana melakukan mandi wajib. Mandi wajib, mandi swimming pool. Bulan puasa, dia nak mandi wajib, contohnya dia keluar air mani. Contohnya dia mimpi basah dan sebagainya. Contoh. Dengan cara dia, contohnya dia terjun dalam kolam berenang. Menyelam dalam air, walaupun nak mandi wajib, tetap makruh juga. Sebab apa? Ada kemungkinan air itu masuk ke dalam rongga-rongga yang terbuka. Bersiwak setelah waktu zuhur. Bersiwak, gosok gigi setelah waktu zuhur kerana boleh menghilangkan bau mulut sebab berpuasa. Jadi makruh. Makruh kita gosok gigi lepas waktu zuhur. Makruh. Namun Imam Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh. Imam Nawawi kata tak makruh. Ada sebab dia lah. Dia kata sebab apa Imam Nawawi kata tak makruh? Sebab bau mulut tu bukan bau mulut tu bukan datang dari mulut. Dia datang daripada perut. Dia kata. Jadi boleh saja kita gosok gigi.
Sebagaimana disebut dalam Safatul Zubat, adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zuhur, maka yang dipilih adalah hukum tak makruh dan haram menyambung puasa. Jadi ada juga pesanan daripada ulama kita disebutkan, sebab kita huruf bersiwak ni, gosok gigi ni kita pakai ubat gigi. Jadi bila pakai ubat gigi, dia ada kemungkinan kita tertelan, kan? Tertelan ubat gigi tu. Bila tertelan, confirm lah batal puasa. Sebab tu disarankan ha, gosok gigi tu sebelum subuh. Sebelum subuh. Supaya tak ada sisa-sisa ubat gigi tu tertelan ke dalam mulut. Telan sampailah. Tertelan lah sah cerita. Sebab tu ulama sarankan eloknya sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi kalau nak buat juga, pastikan tak tertelan ubat gigi tu. Okay. Peace. Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zuhur. Okay, habis ni. Banyak makan dan tidur serta berbicara tentang hal-hal yang tidak berfaedah kerana boleh menghilangkan faedah puasa. Banyak makan dan tidur serta berbicara tentang hal-hal yang banyak makan ni setelah berbuka lah, kan. Banyak dan tidur ni boleh jadi tidur waktu siang Ramadan. Tapi kalau tidur tu boleh membantu dia untuk mengelakkan maksiat. Kita buat perkara yang tak bermanfaat, elok tidur. Kan, elok tidur. So, kalau tidur tu dia macam-macam dia buat, macam-macam dia tengok, macam-macam dia cakap. Baik dia tidur, elok tidur. Kan? Tapi kalau kebanyakan masa tidur, apa dia tu? Makruh. Bicara tentang hal-hal yang tak berfaedah. Kerana boleh menghilangkan faedah puasa. Ni bisa ni bukan bisa. Bisa. Kan? Bukan bisa ular ke apa. Bisa ni bahasa Indonesia Nah. Menikmati kesenangan-kesenangan yang mubah, baik hal-hal yang cium, dilihat ataupun didengar. Ini suami isteri lah, bersenang-senang. Antara suami dan isteri masa bulan puasa, jatuh hukum perkara yang membatalkan puasa. Kita masuk sikit. Perkara yang membatalkan puasa. Okay. Perkara yang membatalkan puasa terbahagi kepada dua. Ada yang jenis al-muhbitat. Ini saya kata tadi. Perkara yang membatalkan pahala puasa. Tengok dia. Keyword dia kat sini. Perkara yang membatalkan pahala puasa. Meskipun puasanya sah, sehingga tak wajib qada. Jadi orang yang buat perkara ni, dia puasa sah, tapi pahala tak dapat. Pahala terbatal. Nama dia al-muhbitat, perkara yang membatalkan pahala. Itu satu. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa. Begitu juga begitu juga pahalanya jika tanpa uzur sehingga wajib qada. Jadi ini biasalah, perkara batalkan puasa wajib qada. Disebut sebagai al-muftirat, perkara yang membatalkan puasa. Kita tengok dulu apa aja bahagian pertama daripada al-muhbitat, perkara yang membatalkan pahala puasa. Iaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nabi SAW bersabda, ini tengok banyak sekali orang yang berpuasa namun dia tak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar sahaja. Disebabkan apa? Disebabkan buat perkara-perkara yang contoh yang pertama, dia ribah. Kan, dia mengumpat hal-hal orang lain, mengumpat tentang kekurangan orang lain, bercakap tentang benda tak elok pasal orang lain masa bulan puasa. Bercerita tentang orang lain dengan hal-hal kalau dia tahu dia takkan suka punya, meskipun benda tu benar. Ni mengumpat namanya. Namimah ni apa? Pindah ucapan dengan tujuan memunculkan fitnah. Dalam bahasa lain, adu domba. Cakap dengan orang ni, cakap dengan si A, B tak suka dia. Cakap dengan B, si A tak suka dia. Seolah-olah dia menimbulkan permusuhan antara dua pihak. Jadi, orang yang namimah ni boleh batal pahala dia walaupun puasa sah, tapi batal pahala puasa. Bohong, cakap benda yang tak betul, memberi berita yang tak sesuai dengan kenyataan. Berbohong masa bulan puasa boleh menyebabkan al-muhbitat, perkara yang membatalkan pahala puasa. Melihat hal-hal yang haram ataupun halal tapi disertai nafsu berahi, syahwat, menikmati apa yang dilihat. Ini elok kita tinggalkan, dan memang dalam keadaan biasa pun kita kena tinggalkan lah. Tapi kalau bulan puasa, kalau kita buat juga, boleh batal pahala puasa. Sumpah palsu batal puasa. Berkata dusta, jelek dan berbuat kejelekan. Dalam hadis disebutkan, bagi sesiapa yang berpuasa tak meninggalkan ucapan qaul zur, kan, ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan terhadap apa yang dilakukan dengan tidak makan dan minum. Allah tak, dalam bahasa yang lain, kalau siapa yang buat
barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta ni, Allah tak mempedulikan dah puasa dia. Lantaklah. Lantaklah. Dengan maksud Allah tak bagi pahala puasa tu. Lantaklah kat dia. Orang yang still masih lagi ha, bercakap bohong masa bulan puasa. Masih lagi cakap-cakap benda yang tak elok masa bulan puasa. Boleh menyebabkan dia tak dapat. Boleh menyebabkan Allah tak peduli dengan apa yang dia puasa tu. Allah tak peduli. Dengan maksud boleh jadi dia tu terbatal pahala. Tak dapat apa-apa. Hanya rasa dahaga, hanya rasa lapar di bulan puasa. Jadi kita minta jauh lah. Dah kita tahu benda ni, sebolehnya kita usahakan tak buat langsung. Ha, sama ada ketika puasa ataupun ketika tidak berpuasa. Kan? Okay, bahagian kedua, Al-Muftirat. Ni kita masuk sikit. Kemudian tengok saya sampai mana yang kita boleh berhenti. Okay. Al-Muftirat, perkara yang batalkan puasa. Okay, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu hal-hal yang membatalkan puasa ada 8. Pertama, murtad. Iaitu memutuskan Islam dengan niat, ucapan atau perbuatan meskipun murtad yang terjadi hanya sebentar. Boleh batal puasa kalau murtad. Wajib qada. Haid, nifas dan melahirkan di siang hari meskipun hanya sekejap sahaja. Hanya sahaja. Hanya apa tu? Kita tengok nanti. Meskipun hanya sekejap sahaja. Jadi wajib kita wajib qada lah. Untuk yang haid, yang nifas, yang melahirkan waktu siang hari, wajib qada nanti. Gila walaupun sebentar sahaja. Pengsan dan mabuk jika keduanya terjadi seharian. Jika sempat sedar meskipun sebentar, menurut pendapat muktamadnya Ar-Ramli, hukum puasanya sah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh penyusun Sufatul Zubat, jika orang pingsan sedar di sebahagian hari, meskipun sebentar sahaja, maka puasanya sah. Okay. Menurut Imam Ibn Hajar, hukum puasanya batal jika kedua hal di atas terjadi kerana kecerobohan meskipun terjadi hanya sebentar. Sedangkan menurut ulama yang lain, hukumnya puasa tak batal kecuali kerana kecerobohan dan terjadi sepanjang hari. Jadi kita boleh ikut mana-mana. Macam ni kita boleh ikut mana-mana dengan syarat kita tahu siapa yang kita ikut. Maksudnya, contoh dalam kes ni, kalau siapa yang pengsan dan mabuk walaupun sekejap, kan, puasa masih sah kalau ikut pendapat Imam Romli. Ini pendapat muktamad lah. Ikut pendapat muktamad, puasa sah mengikut pendapat Imam Romli. Selesai. Adapun biasalah perkara khilaf ni perkara yang memang dah pun berlaku dah di antara ulama, disebabkan mereka berpegang kepada dalil-dalil masing-masing. Mereka ni ada hujah masing-masing. Kalau dibentangkan, mereka ni ada hujah mereka daripada Quran, baik daripada Quran, baik daripada hadis. Ada dia punya hujah-hujah dia. Ada dia punya hujah-hujah. Jadi hujah antara mereka pula kadang-kadang ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi boleh kita guna pendapat yang kuat, ikut pendapat muktamad. Boleh juga ikut pendapat lemah, tapi dalam hal-hal yang betapa darurat dan sebagainya. Itu cerita yang lain lah. Tapi nak katanya, walaupun kita nampak, mana satu ni kita nak ikut, nak selamat kita ikut pendapat muktamad lah. Untuk kita orang awam, orang yang baru belajar ni, kita ikut pendapat muktamad Imam Romli yang katanya hukum puasa masih sah. Hukum masih puasa sah kalau kita pengsan dan mabuk walaupun sebentar. Okay. Habis. Sedangkan menurut ulama, jima, hubungan antara suami dan isteri ketika bulan puasa jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan haramnya serta dilakukan atas kemauan sendiri, maka hukum puasanya batal. Batal puasa dia. Jika seorang membatalkan puasa sehari di bulan Ramadan dengan jima yang diharamkan, maka ia akan menanggung 5 dosa lah kat sini. 5 dosa yang dia buat, 5 kesalahan yang dia buat. Yang pertama, dapat dosa jima masa bulan Ramadan siang hari. Wajib menahan diri daripada segala yang perkara yang batal. Wajib imsak. Lepas jima tu tak boleh makan minum. Wajib ta'zir, hukuman daripada hakim jika tak bertaubat. Wajib qada. Yang kelima, wajib bayar kafarah uzma, kafarah yang besar disebabkan berjima di siang hari bulan Ramadan. Salah satu daripada 3 perkara yang berturutan sehingga tak boleh melakukan tingkatan kedua kecuali sudah tidak mampu melakukan tingkatan sebelumnya. Kafaratul uzma ni ada sebagai berikut. Yang pertama, kena merdekakan budak ataupun hamba mukmin. Kena cari hamba. Kalau zaman sekarang kita tak ada, okey, puasa 2 bulan berturut-turut. Kena usahakan dulu puasa 2 bulan berturut-turut. Contoh kalau tak boleh juga, baru masuk beri makan 60 orang miskin. Setiap orang dapatkan setiap orang satu
mendapatkan satu mood. Maksudnya 60 orang, satu mood untuk satu orang sebanyak 60 mood lah. 60 mood ni nanti saya semak balik, saya tengok balik uh, dalam kitab yang lain berapa dia punya gram dia dan berapa ringgit untuk satu mood wajib dikeluarkan kepada orang yang berjimat, kepada lelaki saja. Jadi kafarah ini diwajibkan pada lelaki, tidak pada perempuan. Jadi jumlah mood ni saya akan share dalam grup lah nanti. Kafarah ni diwajibkan pada laki-laki dan tidak pada perempuan. Jumlah kafarah akan bertambah sesuai dengan upah hari yang dibatalkan. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun Safatul Zubat, wajib bayar kafarah bagi orang yang membatalkan puasa sehari bulan Ramadan jika melakukan jima yang diharamkan, seperti kafarahnya orang bihar. Orang bihar ni orang yang menyamakan, contohnya ibu menyamakan bahagian belakang isteri dia dengan ibu dia. Ini zihar. Tidak wajib bagi pihak perempuan. Jumlah kafarah akan bertambah disesuaikan dengan hari yang dibatalkan. Habis saya rasa sampai situ dulu. InsyaAllah. Dan insyaAllah Allah bagi sebanyak kefahaman kepada kita semua sebagai persediaan lah kita masuk kepada gerbang Ramadan. Sebagaimana disebut juga oleh para ulama kita, ala qadril isti'adad yatil imdad. Sekadar mana persediaan kita untuk masuk bulan Ramadan, sekadar itulah Allah akan bagi limpahan anugerah. Banyak persediaan, banyaklah ganjaran limpahan yang kita dapat. Kalau sedikit persediaan, sedikitlah juga ganjaran pahala yang kita dapat sesuai dengan usaha kita. Jadi, apa yang kita buat ni sebenarnya sebagai satu ilmu supaya kita ni berpuasa dengan ilmu. Kita masuk bulan puasa menghadapi bulan Ramadan dengan ilmu, bukan semata-mata kita ikut orang, bukan semata-mata emosi kita sahaja, bukan semata-mata kita ikut trend. Contoh kita dapat sesuatu daripada TikTok, daripada YouTube, daripada Facebook sebagainya, kita pun ikut, tak. Kita bukan ikut trend, kita bukan ikut maklumat yang ada dalam bukan sumber asalnya, tapi kita sebenarnya hari ini kita baca kitab. Kalau kan kitab ni boleh kata kitab sekunder lah, ilmu yang peringkat kedua. Sebab ini dah kira kitab moden membahaskan ilmu berkaitan dengan fiqh, tapi masih lagi di sekarang ditulis oleh ulama kita, Habib Hasan Al-Kaf kan, masih ditulis, yang mana ilmu dia masih lagi kata apa, kita boleh pegang betul-betul dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi itu sahaja saya rasa setakat ini. InsyaAllah esok merupakan hari untuk kita khatamkan puasa bersiri ini. Kalau ada soalan, insyaAllah boleh kumpulkan juga, boleh tanya, boleh kumpulkan, boleh tulis dalam grup kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalaslah kita punya usaha dan Allah Ta'ala bagi apa, limpahan, bagi anugerah yang tidak terhingga pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang macam saya sebutkan tadi, bulan yang Allah mewahkan dengan segala macam anugerah, Allah mewahkan dengan segala macam rahmat, Allah mewahkan dengan segala macam keampunan yang Allah bagi kepada kita semua. Jadi rugi orang yang tak ambil peluang. Jadi salah satu cara untuk ambil peluang, kita belajar ilmu dengan jalan ilmu. Okay. Jadi saya rasa itu saja untuk kelas kita. InsyaAllah kita khatamkan esok. Mudah-mudahan Allah izinkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.